Bunyi ketukan itu terus kedengaran beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Kami duduk diam tanpa berani bergerak. Pemandu masih memandang jalan di hadapan dan langsung tidak menjawab apabila kami bertanya tentang apa yang berlaku. Selepas beberapa minit, kami mula nampak cahaya samar di hujung jalan. Cahaya itu datang daripada sebuah bangunan lama seperti hentian bas yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Papan tandanya hampir tumbang, tetapi tulisan perhentian akhir masih dapat dilihat. Van memperlahankan kelajuan lalu berhenti di hadapan bangunan itu. Pintu van terbuka sendiri walaupun tiada siapa menyentuhnya. Di luar berdiri seorang budak lelaki memakai uniform sekolah lama dengan sebuah beg hitam di bahunya. Wajahnya kelihatan biasa kali ini. Dia berjalan masuk ke dalam van dan duduk di tempat paling hadapan. Kemudian dia memandang kami dan berkata perlahan, "Saya tertinggal di sini. Aku mula rasa pelik apabila melihat wajahnya. Aku pernah melihat wajah itu dalam sebuah gambar lama yang tergantung di pejabat sekolah. Gambar tersebut menunjukkan sekumpulan pelajar dan sebuah van sekolah yang terlibat dalam kemalangan lebih 20 tahun lalu. Salah seorang pelajar dalam gambar itu ialah budak yang baru sahaja masuk ke dalam van kami." Aku terus memandang pemandu. Wajahnya tiba-tiba kelihatan sangat pucat. Hafiz pula membuka gambar lama yang pernah dia ambil dari pejabat sekolah. Kami semua terkejut kerana pemandu dalam gambar lama itu mempunyai wajah yang sama seperti lelaki yang sedang memandu kami sekarang. Ketika itu barulah kami sedar bahawa van ini mungkin bukan van sekolah biasa. Pemandu memandang kami melalui cermin dan berkata, "Jangan takut. Perjalanan ini akan berakhir sebelum pagi." Van kembali bergerak, tetapi kali ini dia tidak menuju ke jalan utama. Dia membelok masuk ke arah hutan yang semakin gelap. Di hadapan, kabus mula memenuhi jalan dan beberapa bayang manusia kelihatan berdiri di sepanjang laluan. Kami semua mula sedar. Mungkin kami bukan sedang mencari jalan pulang. Mungkin jalan itu sedang membawa kami ke tempat yang lain. Van semakin jauh masuk ke dalam hutan. Kabus di luar semakin tebal sehingga kami hampir tidak dapat melihat apa-apa. Melalui tingkap, pemandu masih diam. Manakala budak lelaki yang menaiki van di perhentian lama tadi hanya duduk memandang ke hadapan. Tiba-tiba Hafiz terlihat sebuah batu tanda lama di tepi jalan. Dia meminta pemandu berhenti dan kami turun sekejap untuk melihatnya. Pada batu itu tertulis tarikh kemalangan yang berlaku lebih 20 tahun lalu. Kami mula menyedari sesuatu yang pelik. Tarikh tersebut adalah tarikh yang sama seperti dalam gambar lama di sekolah. Lebih mengejutkan, nama-nama mangsa yang tertulis pada batu itu hampir sama dengan nama penumpang yang kami lihat sepanjang perjalanan. Kami terus memandang antara satu sama lain. Pemandu akhirnya mengaku bahawa dia ialah pemandu van dalam kemalangan tersebut. Sejak malam itu, van tersebut dikatakan akan muncul semula pada waktu yang sama untuk mengulangi perjalanan terakhirnya. Tapi kenapa kami ada dalam van ini? Tanya aku dengan suara yang bergetar. Pemandu hanya menjawab, "Sebab kamu naik tanpa mengetahui jalan yang kamu lalui." Dia memberitahu kami bahawa jalan lama itu sebenarnya sudah ditutup bertahun-tahun lalu. Sesiapa yang memasuki jalan tersebut ketika waktu tertentu boleh tersesat dan terperangkap dalam perjalanan lama itu. Tiba-tiba budak lelaki di tempat duduk hadapan berpaling kepada kami. Kali ini wajahnya kelihatan sedih. Dia berkata, "Kami cuma nak balik rumah." Suasana terus menjadi senyap. Pemandu kemudian menunjuk ke hadapan. Di sebalik kabus, kami nampak cahaya terang. "Itu jalan keluar," katanya. "Bila pintu dibuka nanti, jangan tunggu sesiapa. Turun dan terus berjalan. Jangan berpaling." Van mula bergerak semakin laju menuju cahaya tersebut.